我要向你的升天下拜，为你的慈爱和诚实，是称赞你的名，因你是你的话显伟大，过于你所应许的。Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. 我们同心祷告， Mari kita bersatu hati di dalam doa. 亲爱的阿爸天父，我们感谢你， Terima kasih Tuhan Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami bersehati untuk setia bagi nama-Mu. 你的心是慈爱和广大， Sangat besar kasih setia-Mu bagi kami, 引领我们众弟兄姐妹来到你是恩典宝座前。 kiranya Engkau memimpin kami semua masuk ke dalam hadirat-Mu. 这是恳求主耶稣以你的宝血洁净我们的心， Saat ini kami mohon darah Tuhan Yesus menyucikan hati kami semua, 使我们的心尊敬谦卑敬拜赞美你。 supaya hati kami penuh dengan kerendahan hati untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. 有说教，这心倾听神的话， Dan memiliki hati yang mau diajar untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. 并在崇拜中满足你心。 Kiranya dalam ibadah ini kami dapat menyenangkan hati-Mu. 一切荣耀尊贵归于三位一体之神。 Dan segala hormat kemuliaan bagi Allah Tritunggal. 谢谢你，天父，奉主耶稣基督圣名求我们祷告，阿门。 Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya berdoa, amin. 请弟兄姐妹站立， Kami jemput saudara-saudari untuk berdiri. 我们一起颂赞，荣耀归于天父，全地头 Kita 当 bersama 尊他名为圣。 Kita bersama memuji Tuhan dengan pujian mulia bagi Allah. Kiranya seluruh bumi menguduskan nama-Mu.
耶稣住在我们心中，生命将会超越环境和感谢和喜乐不停。 Sejak Yesus di hatiku, kehidupan kita melampaui atas keadaan dan hidup penuh dengan sukacita. hatiku. 我们要读一段经文，取自于腓立比书第4章第4节到第8节。 Kita akan membaca responsoria dari Filipi 4 ayat 4 sampai 8. 你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐，当叫众人知道你们谦让的心，主已经尽了，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神说着做人意外和平安，并在基耶稣基督里保守你们的心怀意念。弟兄们，我还有未尽的话，凡是正直的、可亲的、公义的、亲切的、可爱的、有美名的，若有什么的心，若有什么的称赞，这些事你们都要思念。 Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.使徒信经， Pengakuan iman rasuli.
我信上帝天的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因有童真的玛利亚所生，在本地罗比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三将在一天升天，从这复活升天，坐在天父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣空教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 荣耀颂。 Gloria Patri. Dipersilakan saudara-saudari untuk duduk kembali. 在为聆听正道之前，我们来预备心，唱陈美善。 Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dengan pujian semua baik. Semua yang di dalam Tuhan adalah yang terbaik bagi kita.
kuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. 我们在天上的父，我们感谢赞美你。 Semuanya baik yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. 你所赐给我们的生命是美好的， Bahkan ketika segala sesuatu tampak tidak baik, 虽然我们看到所有的事情都美好的， iman kami tetap percaya bahwa Allah melihatnya baik. 但是我们用信心来相信神看的是最好的。 Bapa terima kasih untuk pagi hari ini. 我很感谢你，上帝，在今天早上， Kami boleh kembali datang kepada Tuhan. 我们来回到主的面前， Menaikkan syukur kami bersama-sama. 一起来感恩， Memenuhi jiwa kami yang rindu akan Tuhan. 来充满我们心，渴望你。 Kami bersyukur kepadamu kami punya kesempatan untuk beribadah. 我很感谢你，我很赞美你，因为我们有机会来到主面前的敬拜。 Bapa, walaupun kami beribadah di rumah, 虽然我们在家庭里面崇拜， biarlah kami juga boleh merasakan kehadiran Tuhan. 感觉到主的同在， Dan kami boleh mendapatkan pengajaran dari firman-Mu. 直到也能知道你的教导。 Tuhan berkatilah waktu ini. 求主祝福这个时间， Kiranya Tuhan menolong kami 求主帮助我们， agar kami mendapat bagian kami 知 masing-masing. 道我们每个人得着每个人的部分。 Terima kasih Allah yang baik. 谢谢我们在天上的父， Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. 奉主耶稣名所求的， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. 主内弟兄姐妹们平安， Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. 在家里的弟兄姐妹们， Kiranya senantiasa bersemangat dan tetap sehat. 时常都具有精神和健康。 Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama. 我们一起来思想上帝的话语，腓立比书第1章 Ayat yang ke-27. 这第27节。 Filipi pasal 1 ayat 27. 腓立比书第1章第27节。 Filipi pasal pertama ayat 27. 腓立比书第1章第27节。 Saya akan bacakan untuk kita, nanti Bapak Ishak membaca dalam bahasa Mandarin. Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的情况，知道你们同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力。 Saudara, tema kita pada pagi ini hidup berpadanan dengan Injil. 我们今天的主题就是生活与福音相称。 Satu hari di lalu lintas yang padat, 一天有交通非常的紧急， mobil kami berada di belakang sebuah mobil yang ditempeli sebuah stiker. 在我们的车在一个前面有贴着一个纸张的。 Stiker itu menggambarkan sebentuk wajah tersenyum berwarna kuning. 这个贴着纸张的，它的颜色是黄色的，刻着一个有笑脸的脸， Kemudian ada satu tulisan, 然后下写了字： tersenyumlah, Yesus mengasihimu. 微笑，耶稣爱你。 Tiba-tiba sebuah mobil menyalip di depan mobil tersenyum itu. 然后忽然间有一辆的汽车超越这个有贴着微笑的车上全场， Memaksa si pengemudi harus menginjak remnya. 这逼迫这个
司机要踩刹车， Si pengemudi itu segera membuka kaca jendela mobilnya. 这个司机马上打开他的车窗， Kemudian mengeluarkan kepalanya 然后他的头走出来， dan mengacungkan tinjunya dengan marah. 愤怒的来击着他的拳头， Dan dia sama sekali tidak tersenyum. 他根本没有微笑。 Saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， peristiwa ini mengingatkan kita 这事情来指导我们，来提醒我们， bahwa tindakan atau reaksi kita 我们的反应，我们的动作， lebih daripada stiker yang kita tempelkan di mobil kita. 超过我们来把这个纸张贴在这车上。 Itu menunjukkan apakah kita benar-benar adalah orang yang mengenal Kristus atau tidak. 这表现出我们是否真的认识主耶稣，还是不是？ Di dalam bacaan kita pagi hari ini, 刚才我们所读的经文， Paulus menyatakan keinginannya kepada jemaat di Filipi. 他希望他的会友在腓立比的会友们， Dan keinginan ini tertulis di dalam ayat 27. 他希望他愿望就写在第27节里面。 Paulus mengatakan kepada mereka, 保罗对他们说： hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. 只要你们行事为人与基督的福音相称。 Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， kata-kata hendaklah hidupmu 说到了行事为人， di dalam bahasa Yunaninya 在希腊文的文字里面， memiliki arti hidup sebagai warga negara. 就它意思就是作为公民生活， Itulah arti kata Yunaninya. 就是希腊文的意思。 Nah, berdasarkan arti dari bahasa Yunaninya ini, 这原文从这个希腊文的词里， William Barclay menerjemahkan ayat 27 seperti ini. 威廉巴尔克来翻译这样，在27节里面的意思。 Hidup dalam suatu kehidupan yang layak 或者过着这的国度的公民， sebagai seorang warga negara kerajaan dan Injil Kristus. 和基督福音的生活， Hidup dalam suatu kehidupan yang layak sebagai seorang warga negara kerajaan dan Injil Kristus. 过着这的国度公民和基督福音的生活。 Ayat ini sebenarnya menyuruh kita untuk menyesuaikan kehidupan kita dengan dua hal. 这节经文告诉我们有适应的生活。 Yang pertama yaitu status kita sebagai warga negara kerajaan surga. 第一，我们要作为天国公民的身份； Dan yang kedua adalah Injil Kristus. 第二是基督的福音。 Dua hal ini sebetulnya tidak terlalu berbeda. 这个两件事情根本都没有什么大的分别。 Sebagai warga negara, 成为这个国家的公民， berarti kita harus menuruti hukum-hukum dari negara. 我们必须遵守这个法律。 Nah, sekarang kita adalah warga negara kerajaan surga. 我们是天国的公民。 Artinya bahwa kita harus hidup seturut dengan hukum-hukum kerajaan surga. 我们必须要活就在天国的法律， Atau seturut dengan firman Tuhan. 还是活在福音的和福音相称。 Jadi saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， Paulus menginginkan supaya kita bukan sekedar mengaku dan membanggakan diri kita sebagai warga negara kerajaan surga. 因此保罗希望我们不要只承认，而是夸口成为天国的公民。 Tetapi supaya kita hidup sesuai dengan pengakuan kita.
但是也要承认我们自己 yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. 就是以福音而活， Itulah kata hendaklah hidupmu. 就是你的行事为人。 Di awal ayat ini 在第一次的说话， kita membaca sebuah kata hanya. 我们只要， Nah, kata ini memiliki penekanan yang sangat penting. 这个很强调的，对我们这样多么的强调， Kata ini bisa diterjemahkan 这个意思能够来翻译出 di atas segala-galanya 高于一切， atau berapapun ongkosnya. 不惜的一切的代价。 Jadi kata ini menekankan 这个词来很强调的说， supaya kita harus berusaha mati-matian 我们要尽量的努力， berapapun ongkosnya 无论付出什么样的代价， untuk hidup sebagai warga negara kerajaan surga. 成为天国的公民。 Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， banyak orang Kristen menjalani hidupnya dalam dua pesawat. 许多基督徒在两架飞机上生活， Ketika kita hidup di dalam keseharian, 在当我们的每日的生活中， kita sering sekali membuat perbedaan. 我们时常有不同的动作。 Ketika kita ada di dalam gereja, 当我们在教堂里面的时候， kita hidup sebagaimana layaknya orang Kristen. 我们成为乡村的基督徒。 Tetapi ketika kita melangkahkan kaki kita keluar gereja, 当我们的脚步离开了这个教堂的时候， kita menjadi orang yang sama sekali berbeda. 我们根本不一样了。 Tekanan lingkungan, 可是生活的周围的压力、 tuntutan hidup 要求， membuat kita hidup tidak berbeda dengan orang-orang dunia. 跟世俗的人根本都是一样，没有分别。 Termasuk juga kita orang-orang yang melayani Tuhan. 包括我们这个圣工人员们， Ketika hari Minggu kita hidup dengan nilai-nilai kekristenan, 我们星期天的时候，我们活着这基督教的观念。 tapi ketika kita tinggal di antara orang-orang di luar gereja, 当我们以外的人同住的时候， kita hidup dengan nilai-nilai duniawi. 我们是属于这世界的。 John Stott pernah berkata, 约翰所的曾经这样的说过： jika dunia ini gelap, 如果世界黑暗， maka tanyakanlah di mana terang itu. 请问这世界的光在哪里？ Kita tidak bisa menuntut dunia ini untuk menjadi terang, 我们不能要求这世界发出光， karena kita sebagai anak-anak terang 因为我们是光明的之子， telah menyembunyikan terang kita. 也隐藏了我们的光。 Kita tidak bisa memancarkan terang Kristus ke dalam dunia. 我们不能用基督的光辉来光照这世界， Karena kita menutupi terang Kristus dengan selubung gaya hidup kita yang tidak meneladani Kristus. 因为我们隐藏着上帝的光，使到我们没有活出主基督的榜样。 Beliau John Stott menambahkan, 还有约翰所特再加上去说， hal yang paling menyedihkan bagi orang Kristen adalah 基督徒最可悲的事情就是， ketika orang-orang dunia ini berkata 当世界人们说， bahwa mereka tidak melihat perbedaan antara orang Kristen dengan mereka. 他们看不到基督徒与他们之间的差别。 Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， ini adalah sebuah tantangan yang serius bagi kita. 这是一种的很严重的挑战。
Kita hidup di dalam sebuah dunia yang terus menatap ke kita. 我们活在这个不断的盯着我们的世界， Dunia yang menyaksikan untuk melihat apakah orang Kristen itu benar-benar berbeda atau tidak. 世界是在看着基督徒是否是真的不同吗？ Bapak Ibu Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， mengapa kita harus hidup berpadanan dengan Injil? 为什么我们要生活与这福音相称呢？ Kata Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata berpadanan. 就是希腊文翻译到印尼文就是相称的意思。 Tapi hampir semua versi Alkitab bahasa Inggris 这多数的英文的出本 dengan tepat memilih terjemahan layak. 就是来显这个配的还是相称。 Alkitab Indonesia memakai kata berpadanan. 印尼文用这个相称的意思， Tapi bahasa Inggrisnya menerjemahkan dengan kata layak. 但是英文用的是配的。 Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， orang yang sudah dihidupkan melalui Injil 我们活着的福音 sudah sepatutnya menghidupi Injil. 应该活出来的这个福音， Perbuatan mereka seharusnya mencerminkan Injil. 我们所做的应该以福音活出来。 Injil yang mulia terwujud di dalam kehidupan yang mulia. 荣耀的福音应该体现出荣耀的生活中。 Ada seorang saudari yang sudah lama mengenal Tuhan. 有一个女士们已经认识主耶稣很久了， Tapi dia tidak berani membagikan Injil kepada orang tuanya. 但是她不敢传福音给她的家长人。 Setelah berbicara dengan dia, 跟她谈了之后， saya baru tahu alasan mengapa dia sulit membagi Injil dengan ayahnya. 我才知道她这么多么的很困难的传福音给她的父亲， Rupanya dia memiliki beberapa kerabat yang Kristen. 因为她拥有基督徒的朋友， Bahkan ada satu orang yang melayani Tuhan. 甚至有一个来侍奉上帝的人， Tetapi mereka mempunyai kesaksian yang jelek. 但是他们的不好的见证， Dan ini menyebabkan ayah saudari ini sangat tidak menyukainya. 甚至这个姐妹的父亲很不喜欢她。 Nah, hal ini membuat dia sulit untuk membagikan Injil kepada orang tuanya. 这个使到他很难把福音传给他的父亲。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， mengapa kita harus hidup layak atau berpadanan dengan Injil? 我们为什么要与福音相称呢？ Alasan pertama sangat sederhana. 理由第一的是十分的简单， Karena tanpa hidup yang layak bagi Injil Kristus, 因为如果我们生活与福音不相称的话， hidup kita tidak akan punya kuasa. 我们没有力量， Dan tanpa kuasa dari Tuhan, 如果没有从上帝来的力量， kita tidak dapat menyelamatkan orang lain dari genggaman si jahat. 我们不能将从邪恶的掌握的人的手救出来。 Kalau kita tidak hidup berpadanan dengan Injil, 如果我们生活不与福音相称， maka kita tidak akan bisa bersaksi kepada orang lain. 我们不能跟别人来做见证。 Alasan yang kedua, 第二的原因， kalau kita hidup secara tidak layak, 如果我们生活不配， kita akan menyebabkan orang lain merasa sebal terhadap orang Kristen atau kekristenan. 使到引起了别人对基督徒或是基督教的不满。 Apabila masyarakat sekitar kita ditanya 如果我们周围的人来问， tentang
umat Kristen yang hidup di sekitar lingkungan itu, 在这个或在这个周围的环境里的人， kira-kira apa yang akan mereka katakan? 大概他们会怎么样的说？ Apakah mereka akan mengatakan bahwa mereka mengenali orang-orang Kristen karena kasih mereka, 就是说，我们认识这个基督徒，因着他的爱， atau karena sesuatu yang lain? 或是其他的原因？ Saudara, saya akan menceritakan dua kisah nyata. 牧师要讲两件的故事，是事实的。 Pada sebuah kota kecil, 有一个小城市， sebuah restoran memutuskan untuk tutup di tiap hari Minggu malam. 一个饭店每个星期日它要关门， Karena karyawannya menolak melayani orang-orang yang mampir untuk makan sepulang mengikuti kebaktian malam. 因为他的工人还是他故宫拒绝基督徒们在晚上敬拜之后的人， Mereka berkata, 他们这样的说： orang-orang Kristen itu bersikap kasar. 这基督徒很粗鲁， Mereka jorok 他很肮脏， dan hanya meninggalkan sedikit tips. 留下了一点的费用， Artinya agak pelit Syafei. gitu ya. 很吝啬。 Di kota yang lain, 还另一个城市， seorang manajer sebuah toko menjual tiket konser. 是卖音乐会的门票的商店经理， Dia melaporkan bahwa 他这样的说： orang-orang paling kasar yang pernah dijumpainya 他所碰到最粗鲁的人， adalah mereka yang membeli tiket konser grup musik Kristiani terkenal. 就是要买这个音乐会的票的人。 Bapak, Ibu, Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， kadangkala kita tidak menyadari 有时候我们不晓得， bahwa orang-orang non-Kristen sedang menyaksikan kita. 而是非基督徒的正在的盯着我们，看着我们。 Tetangga dan sahabat-sahabat kita. 我们周围的人和我们的邻居，还是我们的朋友， Orang-orang lain yang kita jumpai. 我们所碰见的人， Mereka sedang memperhatikan tingkah laku kita. 他们在关注着看我们的行动。 Mereka tahu bahwa kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus 他们知道我们已经承认了跟随基督的人， seharusnya bersikap ramah dan penuh kasih sayang. 应该有温柔和善良的心。 Mereka tahu bahwa hidup kita seharusnya mencerminkan kasih dan menyerupai Kristus. 他们知道我们得反映出主耶稣的爱。 Mereka tahu bahwa kita tidak seharusnya menyibukkan diri dengan kepentingan diri kita sendiri. 他们知道不只是我们自私忙碌做自己的事情， Sehingga kita lalai untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. 使得我们对别人忽略了对别人的关怀。 Di dalam bukunya yang berjudul Christian in the Marketplace, 有一本书就在市场的基督徒， Bill Hybels mengatakan 比海尔这样的说， bahwa orang yang tidak beriman sering berkata, 不信子还是不信的人曾经这样的说。 tunjukkan kepada saya sebelum berkata, ceritakan kepada saya. 只给我看，但还没说完的时候告诉我。 Tunjukkan kepada saya sebelum berkata, ceritakan kepada saya. 只给我看，然后再说，讲给我听。 Itulah yang sering mereka katakan. 他就时常这样的说的。 Di Jerman 在德国，
ada seorang pemuda bernama Wolfgang. 有一个年轻人叫做沃尔夫冈， Dan dia menerapkan prinsip Hybels di lokasi bangunan tempat dia bekerja. 就是他将个海尔贝尔的原则应用在他的工作的建筑物的领域。 Dia adalah seorang Kristen yang penuh semangat. 他作为一个热情的基督徒， Dia membaca Alkitabnya selama jam makan siang. 在午餐的时候，他读圣经。 Rekan-rekan kerjanya sering sekali mengolok-olok dia. 他的同事们讥笑他， Tapi dia tetap membaca Alkitabnya setiap hari. 他不断的继续的每日读圣经， Dia berdoa kepada Tuhan 他祈求上帝， supaya dia punya cara untuk menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. 使到他有办法来表达出上帝对他们的爱。 Sepulang kerja pada malam hari, 当他晚上下班的时候， para pekerja selalu meninggalkan sepatu bot mereka yang berlumpur. 时常他做工的人员都放弃他的鞋子，很多泥缸的鞋子。 Wolfgang menemukan cara untuk menunjukkan kasih. 沃尔夫冈已经发现了他的方式，对这个爱， Dia pulang lebih lambat 他更晚的回家， untuk membersihkan semua sepatu bot mereka. 洗净所有的工人的鞋子， Mula-mula teman-temannya bingung, 甚至他的同事们都疑惑了， siapa yang melakukannya? 谁做的呢？ Tapi kemudian mereka menyadari 这是最后他们晓得明白了。 Wolfgang adalah satu-satunya orang yang bersedia melayani dan rendah hati. 沃尔夫冈唯一的是谦卑而来服务他们， Akhirnya mereka menghormati dia. 最后他们很尊敬他， Bahkan kadangkala 甚至有时 mereka memintanya untuk membacakan Alkitab bagi mereka. 叫他来为他们来读圣经， Ketika menyaksikan perbuatan baik Wolfgang, 看见这沃尔夫冈的善良， mereka mulai mendengarkan Allah. 他们开始来听上帝的话。 Saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， Tuhan Yesus berkata, 主耶稣曾经说 hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, 你的光也当照亮在人前， supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik 叫他们看见你们的好行为， dan memuliakan Bapakmu yang di surga. 便将荣耀归于给你在天上的父。 Saudaraku yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， jika engkau rindu membawa orang-orang di sekitarmu kepada Tuhan Yesus, 如果你想将周围的人带到主的面前， pancarkan kasih-Nya dengan perbuatan baik untuk kemuliaan Allah. 通过行动来彰显他的爱，荣耀上帝的名。 Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， saya percaya kita mengenal satu orang yang bernama Mahatma Gandhi. 弟兄姐妹，我们知道每个人都知道这个名字，叫做这个圣雄甘地。 Beliau adalah orang yang memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai. 他是一个人物来争取这个印度独立的和平的人。 Dia sering sekali mengutip dari khotbah di bukit, khotbah Tuhan Yesus di bukit. 就是他时常引用主耶稣在山上宝训的， yang tertulis dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. 就是从第5章到第7节。 Tapi Bapak Ibu yang terkasih, 但是亲爱的弟兄姐妹们， sampai akhir hidupnya, 但是到最后他的生命结束之前， Gandhi tidak pernah menjadi orang Kristen. 他从来没有成为基督徒。 Mengapa? 为什么？ Satu hari, 有一天， seorang misionaris bernama Stanley Jones 一个宣教士，他的名字叫做斯坦利，
bertemu dengan Gandhi. 跟甘地会面， Dan dia bertanya, 他这样的问： engkau sering sekali mengutip kata-kata Kristus. 你时常应用主耶稣的话语， Tapi mengapa engkau begitu keras menolak menjadi pengikutnya? 为什么你很强烈的拒绝跟随他呢？ Gandhi menjawab, 甘地这样的回答： saya tidak pernah menolak Kristus. 我从来没有拒绝过基督， Saya sangat suka dengan Kristus Anda. 我爱你的基督， Tapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen. 因为我不喜欢基督徒。 Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, 如果基督徒真正的遵守基督的话去行的时候， seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, 就是说圣经所记载的事情， seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. 今天所有的印度成为基督徒了。 Bapak, Ibu, Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， Gandhi mempunyai pengalaman pahit terhadap orang Kristen. 这个甘地有一个悲哀的经验对基督徒。 Pada waktu itu dia bekerja sebagai seorang pengacara di Afrika Selatan. 那时候他正当了这个历史在南非洲， Sebagai seorang anak muda, 成为一个年轻人。 Gandhi sangat tertarik dengan kekristenan. 甘地很喜欢吸引他成为基督徒。 Dia mempelajari Alkitab dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. 他时常读圣经来基督的教导，主耶稣的教导。 Dia serius mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen. 他已经考虑了很久要成为一个基督徒。 Dia mencari sebuah gereja dekat dengan tempat tinggalnya. 他去找一间的教堂，与他的所住的地方不远。 Dan satu hari dia datang berkunjung untuk beribadah. 一天，他来了这教堂来这里来敬拜。 Di pagi minggu itu, 在这个星期日的早晨， ketika dia melangkah masuk dalam gereja, 当他要进入这个教堂的时候， seorang penerima tamu menghalangi langkahnya. 这招待员已经拦住了他的脚步。 Pria berkulit putih itu bertanya dengan nada angkuh kepada Gandhi. 一个白种的人用很傲慢的口气对他说 Mau kemana engkau orang kafir?：“ 你这个不信主的人，而是异教徒，你要去哪里？” Gandhi menjawab, 甘地回答说 saya ingin ibadah di sini. 我想在这参加崇拜。 Tapi penatua gereja itu membentak dia dengan berkata, 教会的长老责骂他说 tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. 在这个教堂里没有不信者的空间， Enyah dari sini. 离开这里吧。 Atau aku akan meminta seseorang untuk melemparkan engkau keluar. 还是来请别人来把你赶出去。 Bapak, Ibu, Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， sebuah tindakan keangkuhan dari seseorang yang seharusnya mewakili Kristus. 一个行动，一个是应该表现基督的人的骄傲， Telah menghentikan langkah Gandhi untuk mempertimbangkan kekristenan bagi dirinya. 使到甘地停止了考虑而成为一个基督徒。 Namun saudara-saudara, 但是，亲爱的弟兄姐妹们， dia tidak pernah menyangkal kebenaran, ajaran, dan juga teladan kehidupan Tuhan Yesus. 他从来没有否认耶稣的榜样，而耶稣的教导。 Itulah yang membuat dia sering sekali mengangkat hal-hal baik yang dia temukan di dalam ajaran Tuhan Yesus. 他就时常发现出美好的事，而应用在他的生命里面。
Dan dia menerapkannya sebagai falsafah dalam hidupnya. 他把这个成为了他的哲学，在他的生命中。 Pada tahun 1925, 在1925年， dalam sebuah pertemuan organisasi misionaris wanita, 对妇女传教的组织呢演讲会， Gandhi berkata, 甘迪这样子说 sekalipun saya bukan seorang Kristen, 我虽然不是一个基督徒， tapi sebagai seorang pelajar Alkitab 学习这个圣经的人， yang mendekatinya dengan iman dan rasa hormat, 我要怀着这个信心和尊敬， saya ingin menyajikan pada Anda intisari khotbah di bukit. 我想介绍给你们这个山上宝训的价值， Di dalam ucapannya, 在他的话语的当中， Gandhi berkata, 甘迪这样子说： hari ini terdapat ribuan pria dan wanita 今天有成千万人男人和女人， yang sekalipun tidak pernah mendengar tentang Alkitab atau Tuhan Yesus, 从来没有听过福音或是主耶稣基督的人，万人 memiliki 男 iman 女，但是拥有了这个信心 yang。sekalipun tidak pernah mendengar Tuhan daripada orang-orang Kristen 他们更加的 Yesus, 从来没有听过福音，敬畏上帝耶稣基督的人，万人取这基督男女，但是有 yang mereka tidak pernah mendengar Tuhan daripada orang-orang Kristen 他们更加的 Yesus, 从来没有听过福音，敬畏上帝耶稣基督的人，万人取这基督男女，但是效的方式传递就是活在福音感里，也曾经这样的说， bukan 他们 hanya 更加 bahkannya, 不只是在讲道而已， tetapi hidup menurut Injil itu. 但是要活出福音的真理。 Bapak, Ibu, saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， saya yakin 我很肯定， tidak ada orang Kristen yang menyangkal kebenaran kata-kata Gandhi. 基督徒们没有否认这甘迪所说的话。 Gandhi melihat dengan tepat jantung permasalahan yang melanda umat Kristen pada umumnya. 甘迪有看到了内心的问题的所有的基督徒们， Sekalipun beliau telah meninggalkan dunia ini puluhan tahun yang lalu, 虽然他已经去世了很久， tetapi pengamatannya masih tetap berlaku sampai hari ini. 直到今天他的观察仍然有效到。 Yang pasti, 最肯定的是， orang Kristen pasti akan dapat menjadi saluran kasih Tuhan 如果我们能够把上帝的话语传达的话， kalau kita mempertimbangkan saran-saran Gandhi. 如果我们来考虑这个甘迪所提出的意见， Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， engkau dan saya, 你和我， kita semua 我们所有的人， adalah warga negara surgawi. 我们是天国的公民。 Dengan demikian, 因着这样， kita harus hidup berpadanan. 我们必须要有相称， Kita harus hidup layak bagi Injil 也 Kristus. 配得来相称上帝的福音。 Kita akan menjalani hidup yang layak saat kita melihat nilai dan betapa berharganya Yesus. 当我们看见耶稣多么宝贵、多么的宝贵、多么价值的时候，我们必须将我们的来相称生活的相称。 Kalau kita hidup tidak layak atau berpadanan dengan Injil Kristus, 如果我们与福音不相称的话， maka kita tidak akan punya kuasa untuk menyebarkan Injil. 我们没有能力来传福音。 Dan kalau kita hidup tidak berpadanan atau tidak layak dengan Injil 如 Kristus, 果我们与福音没有相称的话， maka kita akan menjadi orang-orang yang menyebalkan bagi orang lain. 使到别人的不满，引起别人的不满。
Dan orang-orang juga akan merasa sebal dengan kekristenan. 使到引起别人来很不喜欢这基督徒。 Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, 因着这样，弟兄姐妹们， mari kita melakukan apa yang Paulus ajarkan kepada kita. 让我们来做出来保罗所要我们做出来的事情。 Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. 你们行事为人，以基督的福音相称， Supaya nama Tuhan dimuliakan. 使到主的名得着荣耀， Dan banyak orang boleh mengenal kasih Allah. 使到很多的人都能够知道主耶稣的爱。 Kita berdoa. 我们来同心祷告， Bapa, kami berterima kasih kepadamu. 主啊，我们要感谢赞美你， Kami boleh mendapat anugerah-Mu dalam hidup kami. 我们已经得着了你的恩典， Kami menjadi warga negara kerajaan 我们 surga. 成为天国的公民， Memiliki jaminan akan hidup yang kekal. 有了这永恒的生命保障的生命， Ampuni kami ya Tuhan, 赦免我们主啊！ karena kami sering sekali lupa 有时候我们时常会忘记， sebagai warga negara kerajaan surga. 成为天国的子民， Kami seharusnya hidup seturut dengan hukum-hukum surgawi. 使得我们能够了活出这个天国的律法。 Kami menyadari 我们晓得， kami sering sekali hidup seturut dengan hukum-hukum dunia. 我们时常都随着这世俗的律法而活， Sehingga kami kehilangan kesaksian yang baik bagi orang lain. 使到我们失去了见证，对别人失去了见证。 Pagi ini firman-Mu mengingatkan kami 今天早上你的话语来提醒我们， supaya kami hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. 使到我们与福音相称。 Kami berdoa Tuhan tolonglah kami 我们祷告求主帮助我们， agar kami mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukannya. 使到我们有个这渴望的心来实行出 Sehingga 来， nama Tuhan 使到 dimuliakan 主的名得着荣耀， dan banyak orang boleh mendapat kasih karunia-Mu. 更多的人得到主的恩典。 Bapa di dalam 我 surga, 们在天上的父， kami berdoa 我 kepadamu. 们在这一切的求你， Kiranya di dalam masa-masa pandemi yang belum berakhir ini, 这个大流行的疾病还没有结束， kami semua boleh tetap menjalani kehidupan kami dengan baik. 使到我们能够来遵守的来在生活上遵守的活着。 Tuhan bukakan jalan bagi kami 主要开出一条出路给我 supaya 们， bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha kami. 我们所做的工作，我们这也能够完成。 Engkau juga menolong anak-anak-Mu yang belajar secara daring, 在帮助学生们在家里的通过这个直播， agar mereka tetap bersemangat. 直到他们有个力量、精神， Mereka ditambah-tambahkan pengetahuan 加添他们的智慧， dan mereka menjadi orang-orang yang mandiri di dalam 使 belajar. 他们能够来自力更生在他的学 Tuhan 学上。 tolonglah mereka. 主啊，求主帮助他们， Kami berdoa untuk para medis, 还有帮助他这医生们， mereka yang bekerja di rumah sakit atau instansi kesehatan. 是他们在这个医院工作的服务的。 Tuhan berikanlah kepada mereka perlindungan. 求主帮助保护他们， Jauhkanlah mereka dari hal-hal yang buruk, 远离他恶事、 dari sakit penyakit. 疾病。 Tuhan memberikan kepada mereka anugerah-Mu 求主给他们的这样恩典， dan meluputkan mereka dari hal-hal yang buruk. 救他们从罪恶里离去这个恶事。 Kami berdoa untuk pergumulan dunia ini untuk mendapatkan vaksin. 这世界在挣扎，要得到这资料、 Tuhan 医疗。 tolong berkati. 主啊，求你帮助， Kami memohon kepadamu Bapa, 我求你主啊， agar kami boleh melewati masa-masa sulit ini, 使到我们能够经过这艰难的生活， tapi tetap bersemangat dan hidup bagi Allah. 使到我们有这精神来
为主而活。 Terima kasih Tuhan. 谢谢我们在天上的 Dalam 父， nama Kristus Yesus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. 那是奉主耶稣名求的， Amin. 阿门。 Kita akan menutup ibadah kita pagi hari 我 ini. 们结束我们的崇拜， Mari kita bersama-sama berdiri. 我们起来起立， Kita menyanyikan lagu yang terakhir, Ku Mau Serupa Tuhan. 我们来唱最后的一首诗歌《主，我愿像你》， Inilah doa dan harapan kita. 这是我们每个人的要求，我们的祷告， Serupa dengan Kristus. 像耶稣。 荣耀的救主，这是我盼望，是我祷告。我甘愿舍弃世上的财宝，并带主一同守住圣道。主，我愿像你，主，我愿像你，荣耀的救主，接近像你。 有主的甘甜，有主的丰盛，愿主的圣心深入我心。主，我愿像你那满有怜悯，温柔又谦卑，慈爱相加，帮助软弱者，为痛苦忧伤。 恋人归基督，心照茫然。主，我愿像你，主，我愿像你，荣耀的救主，接近像你。有主的甘甜，有主的丰盛，愿主的圣心深入我心。 Ayat 3, Ku mau serupa. Tuhan yang sabar, kudus dan rendah, tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa engkau. Ayat 3 kita nyanyikan sekali 再 lagi. 一次我唱第三 Mau 首诗。 serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah, tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa engkau di hatiku. Kiranya hidup kita makin hari makin serupa dengan Kristus. 但愿我们的生活越来越像基督一样。 Doksologi kepada Allah beri puji. 三一颂。 Pujian sesiawan国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体同荣同尊，万有之源，万福之本。Anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus
menyertai, memeliharakan engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Đại gia xin Chúa mở tàu sanh huy. Salam sejahtera ya Bapak Ibu semua. Mari kita melihat beberapa warta gereja untuk minggu ini. Hari Rabu seperti biasa kita tetap ada persekutuan doa. Kemudian ini persembahan minggu yang lalu. Ada beberapa teman-teman yang berulang tahun ya. Ini Ibu Lili Ong, Ibu Maria juga ya. 28 Agustus dan Bapak Henry Chang 28 Agustus. Selamat ulang tahun teman-teman, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kelimpahan dan semua hal yang baik. Dan jangan lupa untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna untuk tahun-tahun yang akan datang. Senang sekali hari ini boleh beribadah bersama-sama, baik Bapak Ibu yang di rumah maupun Bapak Ibu yang ada di ruang gereja ini. Kita merindukan kita bisa kembali bersama-sama beribadah bersama. Mari kita doakan kiranya pandemi ini dapat segera berakhir ya. Dan tetaplah menjaga kesehatan, mengingat peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID-19 makin hari juga makin banyak. Mari kita menjaga diri kita dengan baik dan tetap mematuhi aturan-aturan yang ada. Sehingga semuanya dapat cepat berlalu dan kita bisa kembali menjalani kehidupan seperti yang lalu, lebih leluasa ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.